Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bulletin UKAS edisi tengah hari 9 Oktober 2021 bersama saya Vivi Emiruzaika. Tumpuan berita, Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS telah menganjurkan Majlis Kesyukuran sempena sambutan Hari Lahir Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak ke-85 bertempat di Masjid Jamek Kuching pada Jumaat. Majlis tersebut merupakan acara pembukaan sambutan Hari Lahir yang di-Pertuan Negeri Sarawak pada tahun ini. Ia turut disertai Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud dan Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib serta Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Sohari Tun Datuk Abang Openg dan isteri Datin Patinggi Datuk Jumaini Tuan Ku Bujang. Majlis yang dihadiri kira-kira 200 jemaah itu dimulakan dengan solat maghrib berjemaah dan diikuti bacaan Yasin oleh Imam Besar Negeri Sarawak Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi serta diselitkan dengan ceramah khas yang bertajuk Setia dan Barakah oleh Mufti Negeri Sarawak Datuk Kipli Yasin. Selesai menunaikan solat isyak berjemaah, majlis diakhiri dengan bacaan doa kesyukuran yang dipimpin oleh Datuk Mustafa Kamal. Turut hadir Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak Sarawak Datuk Sri Fatimah Abdullah, Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan dan Menteri Belia dan Sukan Sarawak Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Muda Pendidikan, Sains dan Penyelidikan merangkap Menteri Bertanggungjawab Perayaan Sambutan Hari Lahir yang di-Pertuan Negeri Sarawak Dr. Anwar Rapai. Laporan seterusnya, Universiti Putra Malaysia UPM Kampus Bintulu Sarawak bersama Kerajaan Negeri melalui Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak akan menganjurkan International Conference on Social Sciences and Humanities ICOSSH 2021 pada 27 Oktober ini di Kuching. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu ICOSSH 2021 merupakan kesinambungan daripada ICOSSH 2019 yang telah berjaya menghimpunkan para penyelidik daripada dalam dan luar negara. Jelasnya dalam sidang media di Kuching pada Jumaat, persidangan ini akan menumpukan kepada bidang sains sosial dan kemanusiaan terutamanya berkaitan tentang etnik Sarawak dan Borneo. Konferensi ini akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dan mereka yang akan hadir juga pada perasmian tersebut antara lainnya adalah Datuk Dr. Noraini Ahmad iaitu Menteri Pengajian Tinggi. Selain daripada itu yang juga turut hadir, dijangka hadir adalah Yang Amat Mulia Tengku Syarif Laksmana Perlis, Datuk Seri Diraja Said Razlan Said Putra Jamalulai. Beliau adalah Tuanku adalah pengerusi LPU dan Yang Muda Perlis. Selain daripada itu, dia juga akan dihadiri oleh diri saya dan Datuk Yang Berhormat Datuk Amar Datin Petinggi Hajah Jamilah Anu. Selain daripada itu juga akan hadir Profesor Dr. Muhammad Roslan bin Sulaiman selaku Naib Chancellor Universiti Pertanian Malaysia UPM. Dalam pada itu, beliau memberitahu kemuncak persidangan ICOSSH 2021 tersebut adalah majlis pertukaran memorandum perjanjian antara Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak dan UPM Kampus Bintulu Sarawak melalui penubuhan kursi Pehin Sri Adnan Satim, kursi Tok Nan dengan dana permulaan berjumlah RM2.542 juta selama 3 tahun. Satu lagi yang ingin saya maklumkan di sini yang mana telah kita usaha aturkan semenjak 2 tahun yang lepas adalah the setting up of Datuk Nan Share yang akan ditubuhkan kursi apa yang kita panggil kursi Pehin Sri Adnan Satim, kursi Tok Nan. Rancangan ini atau idea ilham ini telah dibuat lebih kurang lebih 2 tahun dahulu selepas peninggalan Tok Nan pada masa itu, agar apa yang telah
diilhamkan oleh Tok Nan, dan selain daripada itu apa yang telah diminati oleh beliau dapat lebih kurang dibuat research dan seterusnya dapat dikongsi bersama. Perkembangan selanjutnya mengenai program amal seni kesayangan di Pusat Hikmat Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP yang dirasmikan pada Jumaat oleh Adun Batu Kitang, Lokeh Chiang. Beliau memaklumkan program tersebut bertujuan mempromosi dan mewujudkan kerja amal melalui seni sekaligus membantu artis pada peringkat permulaan karya mereka. Jelas Keciang, ianya juga mendorong masyarakat terlibat dalam kerja amal dengan inisiatif mengadakan program berasaskan kesenian untuk mengumpul dana. Beliau merakamkan penghargaan kepada mereka yang telah menyumbangkan lukisan untuk dijual dan hasil kutipan dana akan disalurkan kepada golongan yang memerlukan. Beralih dengan laporan program ziarah UKAS di Setakan. Seramai 40 orang golongan asnaf menerima bantuan makanan dalam program yang diadakan pada Jumaat. Simbolik penyerahan bantuan telah disempurnakan oleh Pegawai Khas Adun Setakan, Muhammad Aini Wahab bagi mewakili wakil rakyat di situ, Datuk Amar Muhammad Ali Mahmud kepada wakil penerima di Pusat Hikmat Adun Setakan. Bantuan tersebut bagi meringankan beban golongan memerlukan yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Sementara itu, sebanyak 20 bakul makanan telah diagihkan kepada penduduk rumah Sepawi Nanga Sesawa di Katibas sempena program ziarah UKAS pada Jumaat. Sumbangan diagihkan kepada penduduk rumah panjang tersebut melalui Tuai Rumah Sepawi yang disempurnakan oleh Ketua Pemuda Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Katibas, Zuli Ambrose Belikau. Tuai Rumah Sepawi dalam pada itu menzahirkan ucapan terima kasih kepada UKAS di atas bantuan yang telah diberikan kepada penduduk rumah panjang beliau. Di Meradung, penyertaan pelbagai kaum dalam keanggotaan rela di daerah itu amat dipuji. Menurut penolong pegawai rela daerah PPRD Awang Abdul Rahman Awang Syajirin, pasukan rela daerah tersebut dianggotai kaum Cina, Melayu dan Iban. Beliau berkata demikian semasa lawatan dan taklimat pengenalan pegawai rela baharu daerah Meradung pada Rabu. Dalam pada itu, beliau berharap penyertaan orang ramai dalam pasukan itu akan bertambah pada masa akan datang. Seterusnya, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak telah bersetuju untuk membenarkan sektor industri kreatif atau pawagam beroperasi berkuat kuasa mulai 10 Oktober ini. Keputusan itu dimaklumkan JPBN Sarawak dalam kenyataan medianya pada Jumaat. Prosedur operasi standard SOP sektor tersebut boleh didapati di laman web JPBN Sarawak seperti berikut. Dalam kenyataan sama, JPBN Sarawak turut melaporkan sejumlah 1,339 kes positif baharu COVID-19 di Sarawak pada Jumaat, menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 222,381 kes. Daerah-daerah yang melaporkan kes adalah seperti yang tertera. Menurut JPBN Sarawak, 1,318 atau 98.43% kes baharu adalah kategori 1 dan 2, manakala 21 atau 1.57% kategori 3, 4 dan 5. Turut dilaporkan 8 lagi kes kematian yang melibatkan individu berumur dalam lingkungan 52 hingga 80 tahun. Sementara itu, jumlah kluster yang masih aktif adalah sebanyak 80 kluster dan 11 kluster aktif diisytiharkan mempunyai penambahan kes baru seperti tertera. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Vivi Mirza Ika dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, kami dari warga UKAS ingin mengucapkan selamat menyambut hari lahir yang ke-85 kepada Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud. Dan jangan lupa patuhilah segala SOP yang telah ditetapkan kerajaan bagi mengekang wabak COVID-19. Kita, jaga Sarawak, into Sarawak. Salam UKAS.